Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Faris Mispar, top fan pada malam ni. Ummu Aisyah, top fan. Alhamdulillah. Yad Abdullah, Fatimah Syamsuddin, Saidah Saleh, Farah Wahida Mukhtar, top fan pada malam ni. Saidah Saleh, Muhammad Syahid Baharudin, Aziza Muhammad Shah, Saimah Adam, top fan. Lama kita cuti cuti hari kebangsaan. Astaghfirullahalazim. Nas Ahmad Zaki, Lazmu Syara, top fan kita. Baik, pada malam ni ya Allah, kita mulakan semula surah An-Nisa dengan sedikit lagi perkara yang berkaitan yang mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, kerana banyak sangat perkara yang namanya furu'uddin, cabang-cabang agama yang dikhitabkan oleh Allah SWT kepada kita. Khitab dalam Islam ni ada dipanggil khitab ruhi, ada khitab jasmani, ada khitab akli, tuan-tuan. Khitab akli ni lebih kepada akidah, kemudian khitab jasadi lebih kepada rukun Islam, perkara-perkara berkaitan dengan rukun Islam. Dan kemudian ada satu lagi khitab ruhi, khitab ruh, itu berkaitan dengan tazkiyatun nufus, iaitu berkaitan dengan ihsan yang akan kita lihat dalam ayat nanti insya-Allah. Baik, sebagai mulaan, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, boleh lihat pada jilid yang kedua, muka surat 559, tafsir Al-Munir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, iaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya yang kamu saling minta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah menjaga dan mengasihimu. Muslim-muslimat hati dan dikasihi sekalian, kita telah pun bincangkan sedikit tentang latar belakang surah Nisa. Surah ini turun berikutan dengan tewasnya umat Islam di medan Uhud, dan dia menjadi satu pengajaran kepada manusia bila Allah turunkan ayat minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Bagaimana orang beriman ingkar kepada seruan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan tertinggi, maka mereka pun tewas dalam perang Uhud. Allah menyatakannya, dapat kita lihat beberapa tempat daripada Al-Quran Al-Karim. Dan sekarang bila dah berlaku peristiwa itu, bagaimanakah pengurusannya, bagaimanakah penyelenggaraannya kepada mereka yang tinggal? Ya, maknanya kehidupan kena diteruskan walaupun suami sudah tiada, walaupun ayah sudah pun meninggal dunia, maka anak-anak mesti meneruskan legasi perjuangan ayah. Maka inilah dia indah Islam, tuan-tuan. Dalam kita belajar hukum, ada hukum dikatakan ma qabla wuqu', sebelum ia berlaku. Ada hukum berkaitan asna'al wuqu', ketika berlaku. Dan yang ketiga, ba'dal wuqu', selepas peristiwa itu berlaku. Sebagai contohnya, sebelum perkahwinan. Apa hukum sebelum perkahwinan? Larangan untuk lelaki dan perempuan itu duduk bersama, berkhalwat, keluar bersama, naik motor bersama, semuanya haram, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka kita menegaskan hukum ini kepada anak-anak perempuan kita, kepada anak-anak bujang kita. Ini sebelum berlakunya perkahwinan. Kalau dah berlaku perkahwinan, bagaimana pula penyelenggaraannya? Bila berlaku persisihan, macam mana nak selesaikan? Ini satu perkara. Dan kemudian kalau dah berlaku talak, perceraian ataupun kematian, bagaimana penyelenggaraannya? Maka ini indahnya Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana kita manusia, kita memang melakukan kesilapan. Jadi sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertawab kepada Allah. Kulukum khata'un wa khairul khata'in tawabun. Dalam hadis yang sahih Nabi sabda, setiap kamu memang berdosa,
Orang yang paling baik adalah orang yang menyedari dosanya lalu dia bertaubat, dia memperbaiki diri. Maka surah ni turun sebagai satu penyelesaian kepada masalah umat yang berlaku tatkala kehilangan ramainya lelaki. Maka sahabat-sahabat yang tinggal bertanggungjawab, merasa bertanggungjawab, dan memang mereka bertanggungjawab untuk menyelenggarakan keluarga si mati. Perlu kita ingat tuan-tuan, kita akan bertemu dengan ayat-ayat hukum berkaitan faraid dalam surah yang istimewa ni, surah yang panjang ni, surah yang kedua panjang selepas surah Al-Baqarah. Bahkan kita dapat lihat surah ni dipanggil sebagai surah An-Nisa Al-Kubra ataupun At-Tula. Sedangkan surah At-Talaq merupakan surah An-Nisa As-Sughra ataupun Al-Qusra. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, bila kita lihat ayat yang awal ini, penegasan oleh Allah SWT kepada kaum mukminin untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bila kita perhatikan ayat yang digunakan di sini, ada penekanan aspek takwa kepada Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini satu ayat. Laras yang kedua, frasa yang kedua, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Tadi ayat menegaskan suruhan bertakwa kepada Tuhan kamu. Tiba laras yang kedua, frasa yang kedua, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa yang pertama ittaqu rabbakum, yang kedua ittaqullah? Ini istimewanya Quran. Kita akan lihat pengulangan dalam konteks Quran bukan pengulangan yang berlaku kepada seseorang kita dalam percakapannya. Mungkin ada kesamaan, tapi dapat kita perhatikan setiap kali pengulangan dalam Quran, ia adalah satu penekanan sebenarnya, ia satu penegasan sebenarnya. Jadi bila Allah menyatakan dalam ayat ini, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya bertakwalah kepada Allah. Dalam wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan namanya kamu saling minta. Jadi objek takwa yang kedua dalam frasa yang kedua adalah merujuk kepada Allah. Berbeza daripada frasa yang pertama bila Allah menyatakan ittaqu rabbakum, itu merujuk pada Tuhan kamu. Kerana perintah itu dalam konteks syariat, iaitu ittaqullah, dia merujuk pada syariat. Ada perkara berkaitan dengan pahala dan dosa kepada orang beriman dan mereka mengabaikan. Kalau yang pertama, frasa yang pertama tadi ittaqu rabbakum, ia tuntutan kepada sekalian manusia untuk menyedari rahsia ataupun perkara yang namanya ketuhanan. Sedangkan yang kedua, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mesej ini ditujukan kepada kaum mukminin sahaja, kerana ia ada berkaitan dengan syariat, ada berkaitan dengan pahala dan dosa, ada berkaitan dengan syurga dan juga neraka. Jadi ia bukan lagi konteks anjuran dan penekanan pada perlunya rasa kekuatan, persatuan, kemasyarakatan. Jadi dengan penggunaan penekanan aspek objek Allah lafzul jalalah di sini dalam frasa yang kedua, tuan-tuan, akan lahir rasa takut. Apatah lagi dalam masyarakat jahiliah pada masa itu, hak-hak orang miskin selalu diabaikan. Maka ayat itu merintahkan manusia mengindahkan perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya, kerana Allah lah satu-satunya tempat untuk mereka minta. Jadi itu sebab kita dapat lihat ayat ini bermula dengan ittaqu rabbakum dan diakhiri dengan ittaqullah. Jadi berbeza, tuan-tuan ya. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu Tuhan kamu, kerana mesejnya untuk semua kaum manusia. Selagi mereka manusia, Quran ini mengingatkan mereka. Walau mereka menolak untuk beriman, tetapi mereka akan dengar pesan-pesan itu daripada Nabi SAW dan juga para sahabat. Tapi bila masuk frasa yang kedua, ia khusus untuk orang beriman, kerana di samping mentakuti ataupun mentaati, mengawasi diri mereka daripada terjumus dalam perkara-perkara Allah, mereka juga diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Baik, muslim-muslimat hati dan dikasihan, perkataan batha, kalau kita perhatikan perkataan batha ni yang Allah SWT nyatakan dalam ayat ini, iaitulah wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, Allah lah yang telah membanyakkan. Jadi batha ni, kata Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya, tafsir mufradat ni saya tunjuk kepada tuan-tuan ni kitab Arabnya, nampak Al-Mufradat, Mufradat Al-Fadhil Quran oleh Al-Imam Al-Alama Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini seorang ulama dari Isfahan, Iran, keturunan dari Isfahan, Iran. Ramai ulama yang lahir dari daerah ini. Mereka asalnya merupakan ahlu sunnah, tuan ya, tapi bila zaman berkembang menuju ke penghujung banyaknya fitnah, maka golongan Syiah telah pun membunuh begitu ramai para ulama Islam ahlu sunnah di tanah besar Iran itu. Maka siapa yang enggan mengikuti akidah Syiah mereka, dibunuh, dicongkil matanya,
dibuat berbagai-bagai tamsil, buatan-buatan jahat, dianiaya, dizalimi, maka di kalangan yang tinggal pun terpaksalah menunjukkan mereka Syiah padahal mereka merupakan Sunni. Jadi ramai ulama yang lahir daripada daerah Isfahan. Jadi Al-Imam Al-Asfahani ini mengatakan bahawa perkataan batha, aslul bath at-tafriq wa itharatu syai' ka bathir rih at-turab. Makna batha ni makna menerbangkan, menyepah-nyepahkan. Apa istilah lagi perkataan yang tepat untuk tuan-tuan faham, makna menyebarkan. Wa bathan nafs man tawat alaihi min ghammi was sirri. Dan kalau sebut perkataan bathan nafs, maknanya apa yang terdapat dalam diri itu, rasa kegembiraan ke, rasa kesedihan ke, rasa sembunyi, apa yang dirahsiakan ke, apa kesedihan ke. Tersebut kita dapat lihat nanti kalau ada peluang kita baca surah Yusuf. Bila Nabi Yusuf, bila Nabi Yaqub menyedari anaknya itu hilang dan abang-abangnya iaitu anak-anaknya yang 10 orang itu mendakwa Yusuf telah menembangkan serigala, maka Nabi Yaqub pun menangis dan berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku mengadu bath. Bath makna kesedihan aku, keserabutan dalam fikiran aku, ketertekannya aku, wa huzni kesedihan aku. Jadi bila merujuk perkataan seperti ini, ghammi alladhi abuthuhu an kitman fahuwa masdarun fi taqdiri maf'ul, atau makna ghammi alladhi batha fikri nahwa tuwazzi'uni al-fikr fayakun fi ma'na al-fa'il. Jadi perkataan bath ini kalau merujuk kepada jiwa, kejiwaan, ia adalah satu perasaan yang bertali arus, yang tidak ada noktahnya. Kalau seseorang kita biasa bangun malam, bertahajud, berdoa kepada Allah, maka kita akan luahkan kepada Allah segala perkara yang kita jarang-jarang nak sebut pada orang lain. Jadi itu maknanya, satu yang terdapat dalam diri kita, kalau kita buka saja, dia akan terlerai, akan cerita never ending story. Alangkah indahnya kalau kita jadikan semua penceritaan keserabutan dalam kehidupan ini kepada Allah, kepada pemilik, kepada diri kita, bukannya kepada makhluk, tuan-tuan. Ada setengah orang menjadikan Facebook sebagai medan untuk mencerca, menghina, membuka aib orang lain, kadang-kadang pasangan sendiri. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sepatutnya mereka mengikut langkah Nabi Yaqub ketika keserabutan itu berlaku, anaknya hilang, dakwa abang-abangnya dia dimakan serigala, maka ayah bangun waktu malam untuk mencari penyelesaian. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ayat ini dibaca oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi imam sembahyang subuh di Masjid Nabawi itu. Menangislah baginda, tak mampu nak melengkapkan bacaan. Dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar sebelumnya. Sehingga bila Sayyidina Umar menangis dengan bacaan itu, seluruh jemaah yang hadir salat subuh juga menangis. Kerana ayat ini begitu mendalam maknanya, tuan-tuan. Kerana bila menceritakan masalah kita begitu banyak. Bila kita tidak menceritakan masalah ini kepada tempat yang betul, mulalah kita message kepada orang. Kadang-kadang pada ustaz cerita masalah peribadi kita. Kalau nak tanya masalah, macam ibaratnya tuan-tuan bertanya pada seorang yang mahir, mana jalan nak pergi, katalah nak pergi Kerawang, maka orang yang mahir ini yang biasa pergi Kerawang akan beritahu anda boleh lalu NKVE, naik ke utara, nanti nampak exit Rawang, keluar kat situ. Tapi kalau waktu balik kerja jangan lalu situ sibuk, lalulah jalan ini, contohnya Gatri ke apa benda, Latar ke, atau lalulah laluan Uluyam pergi ke Rawang, contoh tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Lepas tu orang yang ada masalah, yang tak tahu jalan, yang mungkin GPS-nya tidak ada, tak pandai menggunakan, dia ikutlah arah ni tu. Kalau dia keliru di tengah jalan, telefon lagi sekali, ustaz kata nak pergi ke Rawang, lalu sini saya bertemu simpang ni, mana saya nak ambil? Mungkin dia benarkan sekali dua, menghubungi selepas dia tersesat jalan, mungkin atau tersilap jalan. Tapi kalau tiap-tiap kali nak kena telefon ustaz, nak kena telefon orang, mengadu masalah pula berkaitan dengan benda dalam kelambu, dalam keluarga, ini tak betul lah tuan-tuan. Jangan buatlah tuan-tuan. Ini akan buka aib ramai orang. Kerana ustaz pun manusia juga. Ini tuan-tuan merangkumi semua orang, meliputi semua orang. Tolonglah jangan bertanya benda-benda peribadi yang mendalam sangat dengan ustaz. Kan ustaz pun manusia juga. Jadi ayat ini saya nak kaitkan perkataan batha. Bila Allah sebutkan di tempat-tempat yang lain, kata Al-Imam Al-Asfahani, innama ashku bathi wa huzni, juga perkataan batha yang sedang kita tafsirkan di awal surah An-Nisa ni, yang merujuk kepada perasaan dalam hati itu bertali arus. Bila kita buka satu masalah, bawa masalah baru yang layak untuk kita ceritakan hanya kepada Allah sahaja. Janganlah cerita kepada manusia, tuan-tuan. Kaunselor pun belum tentu boleh selesaikan masalah kita, tuan-tuan. Mungkin dia akan jadikan itu satu bahan baru untuk dia bercerita kepada orang.
Kita tak rasa malu ke kalau orang cerita aib kita kepada orang lain, ada fulan bin fulan, orang tu begini-begini, masalah dia. Kerana manusia ni dia menjadikan setiap benda itu sebagai sampel untuk dia naik lebih tinggi. Macam golongan profesional lah kan. Doktor kita tak adalah kata mereka bersalah. Doktor setiap kali merawat orang dapat ilmu baru, pengalaman baru, akan menjadikan lebih mahir. Mungkin dalam bidang specialization yang dia akan masuk itu membantu untuk mengembangkan kejayaannya. Tak mengapalah itu, kerana kebaikan yang akan dialami oleh semua pesakit akan datang. Apa yang telah dilalui itu membantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi yang tak syoknya, kalau kita bercerita isu kekeluargaan suami isteri kita dengan seorang, orang tu pergi cerita kepada orang lain. Orang lain tak perlu tahu masalah itu. Ni pokok pangkal daripada apa yang saya nak tafsirkan, perkataan batha. Ya, dalam ayat Allah di sini, bila Allah nyatakan di awal ni tadi, wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa, Allah telah memperkembangbiakkan ramai daripada Adam dan Hawa. Itu orang Melayu panggil Hawa, bukan Hawa, tuan ni Hawa. Kalau kita eja perkataan ha waw alif hamzah, ha waw alif hamzah, Hawa. Jangan kita eja bahasa Melayu, nanti saya tulis kat sini biar tuan-tuan nampak. Hawa macam ni eja, ha waw alif hamzah. Ni kan, nampak Hawa, nampak Hawa, ha waw alif hamzah, Hawa. Ini nama nenek kita. Bukan ni orang Melayu panggil ni Hawa. Apa ni tuan? Ni Hawa. Hawa nafsu. Nampak ke? Terbalik. Tu saya Hawa. Nampak kan? Beza Jadi Hawa ini adalah isteri kepada Nabi Adam AS, yang telah kita bincangkan paling lalu ketika Nabi Adam merasa kesepian, keseorangan, lalu Allah menjadikan Hawa ni dari dirinya. Dalam kebanyakan kitab tafsir mengatakan bahawa ia diambil daripada tulang rusuk Nabi Adam, kerana ada hadis yang menyatakan demikian. In zabta qawamtahu kasartahu wa in taraktahu ma zala awaja fastawsu bi nisa'i khaira. Nabi pesan ketika dalam hajatul wada, hendaklah kamu tahu bahawa perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau kamu kasari, ia akan patah. Kalau kamu biarkan, ia akan terus bengkok. Maka jagalah isi kamu dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan hati dan kasih. Para ulama ada bincang panjang lah tentang isu ni, apakah itu maksud betul Nabi ataupun ia metafora. Tak apalah, nanti ada peluang saya bincang pada bab yang lain soal Araf sebagai contohnya. Jadi perkataan batha ni berarti memperkembangbiakkan. Kenapa bila ayat ini Allah menyatakan wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, Allah mengembang biakkan daripada kedua mereka dan Hawa lelaki-lelaki yang ramai dan perempuan. Mengapa perkataan lelaki sahaja dikaitkan dengan kasiran dan wanita tidak disebut selepas itu dengan penjelasan kasira? Jadi ini bersifat subjektif. Ada di kalangan pakar-pakar bahasa daripada Al-Quran yang cenderung kepada ini, dalam bahasa dia panggil sebagai ijaz. Ijaz ni lawan kepada itnab. Itnab ni makna italah. Ijaz makna taksir, makna memendekkan ayat. Bila ayat ni pendek, al-qasru, berlaku pemendekan di sini hazaf dalam tujuan kerana maksudnya telah pun difahami, indikatornya sudah jelas. Dengan perkataan kasiran pada lelaki, madai untuk tidak disebut kali kedua pada perempuan. Berarti lelaki dengan perempuan sama-sama ramailah tuan-tuan yang mengikut kepada pengetahuan Allah, berapa lelaki yang diperlukan, berapa perempuan ramai yang diperlukan. Jadi lelaki yang disifatkan demikian kerana lelaki yang terlebih dahulu disebut. Jadi penyebutan itu adalah lebih wajar kerana dia yang tercipta terlebih dahulu. Macam kita sebutlah tuan-tuan, kalau kita panggil anak kita, seorang Kak Long, seorang Kak Nga, contoh. Kak Long makan, Kak Nga. Nampak tuan-tuan? Kak Long makan, Kak Nga. Kita tak perlu ulang lah. Kak Long makan, Kak Nga makan. Begitu tuan-tuan. Ini namanya ijaz. Jadi ijaz ni berarti satu penyingkatan kerana konteksnya sudah pun difahami. Ini satu maksud yang dikehendaki daripada Al-Quran. Jadi bila Allah SWT menyatakan lagi sekali, saya ulang perkataan Al-Arham, iaitu bila Allah menekankan bertakwalah kamu kepada Allah, yang dengannya kamu minta dan menjaga silaturahim. Jadi Al-Arham ni sangat penting untuk kita bincangkan, kerana Al-Arham ni satu daripada maksudnya, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Abu Su'ud, perkataan Ar-Rahim. Rahim ni iaitu salah satu daripada nama Allah SWT, ataupun rahim yang merujuk kepada tempat sistem peranakan seseorang perempuan.
Jadi di situlah benih anak berkumpul, iaitu bertemunya sperm dengan ovum, dan di situlah menghubungkan kita dengan adik-beradik, dengan saudara mara yang mempunyai kaitan darah daging. Jadi jadi rahim ibu itu mengandungi maksud pertemuan sperma si lelaki dan juga ovum perempuan dapat membawa genetik apa yang daripada datuk, nenek, moyang yang dekat, yang jauh. Betapapun dengan rahim telah pun terjalin hubungan yang erat, atau tepatnya Allah menjalin hubungan yang sangat erat di antara manusia, dan Allah mengancam sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim itu, maka akan hilanglah keberkatan dalam hidupnya. Man qata'aha qata'tuhu wa man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang memutuskan silaturahim, Allah akan putuskan keberkatan daripada hidupnya. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menambah keberkatan dalam hidupnya. Dalam hadis-hadis sahih, contohnya riwayat Muslim. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila kita lihat, saya telah huraikan pada kuliah terdahulu, bacaan yang paling popular daripada ayat Allah di sini dan qiraatnya al-arham dibaca dengan fathah. Fathah ni makna dari atas, kerana ia mengikuti maktuf yang merupakan dalam ayat ini wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi wattaqullah, dia diatafkan kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kamu kepada al-arham. Makna takutlah kamu pada Allah dan takutlah kamu bila kamu memutuskan silaturahim. Takutilah kamu bila kamu tak menjaga silaturahim. Jadi bertakwa kepada Allah ni berarti melihara diri daripada melakukan perkara yang dilarang dan mewajibkan diri untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca dengan al-arham bari atas, berarti kita atafkan dia dengan Allah. Ada juga yang baca dengan al-arhami, ini juga satu qiraat, tapi qiraat ni tidak masyhur. Bila dia dibaca dengan al-arhami, dia berarti diatafkan kepada tasaalu nabihi wa tasaalu nabillahi wa bil arhami. Jadi pendapat kedua ni bukanlah pandangan majoriti para ulama, dan ada dari sudut kejanggalannya, dari sudut bahasa yang telah saya uraikan pada kuliah yang lalu. Kerana dalam mazhab Nahu, kalau kita bincangkan pendapat daripada mazhab Basrah, mengatakan bahawa kalau kita nak ataf dengan satu yang mempunyai harful jar, majrur dengan harful jar, kita kena ulang lagi sekali harful jar. Tasa'alu nabihi wabil arhami, barulah betul dari sudut laras bahasanya, kata kebanyakan para ulama dalam bab bahasa. Yang indah itu bahasa, tuan. Kemudian datang perkataan kepentingan untuk kita menyedari hubungan kekeluargaan ini dapat dilihat dalam tafsir Al-Munir, kata Al-Imam Wahab Zuhaili, bahawa bila menceritakan tentang kewajipan untuk menjaga hubungan kekeluargaan ini adalah satu bukti kekuasaan luar biasa Allah yang menuntut sifat taqwa kepadanya dan takut pada azabnya, seperti hal nikmat dalam bentuk ikatan kekeluargaan itu, kerana ia satu yang wajib disyukuri. Ikatan kekeluargaan ini tidak lain adalah bermaksud kat sini saling membantu, mendoakan, menguatkan, menziarahi, mengasihi, bersimpati, mengambil berat. Itu sebabnya kita akan lihat dalam hukum-hukum faraid, tiba-tiba ada seorang yang tak menyangka matinya seorang lelaki tu, dia pun dapat bahagian juga. Dia pun aku ada bahagian, dia pun datang pergi ambil duit dia. Sebenarnya mengambil dia duit tersebut, di sebaliknya ada implikasi kewajipan menjaga anak-anak si mati. Sedar tak benda ni? Ataupun datang setakat ada juga bahagian aku, pergi ambil, kemudian ahlan wa sahlan wa jalan, habis, hilang, tenggelam, tak nampak apa-apa. Ini adalah orang jahil yang ada masalah besar di sisi Allah, tuan-tuan, kerana tidak menjaga hubungan kekeluargaan. Penentuan hak faraid untuk diperoleh satu pihak, sedangkan dia tak menjangkakan dia dapat faraid itu, di sebaliknya ada tanggungjawab, tuan-tuan. Dia tidak datang kosong gitu, dia ada tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Ini kita kena faham. Jadi manusia akan rasa bahagia bila menjaga hubungan kekeluargaan ini. Itu sebab dalam satu hadis ketika Nabi menceritakan hubungan kekerabatan, kekeluargaan ini, Nabi SAW sabda dalam hadis Ahmad dan juga Al-Hakim, Fatimatu bid'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah adalah sebahagian daripada diriku. Apa sahaja yang buatnya sedih akan buatkan aku sedih, dan apa juga yang buatkannya bahagia, aku juga akan bahagia.
Hadis ini berkaitan dengan satu peristiwa ya tuan-tuan, bila kita lihat, iaitu bila Nabi SAW diberitahu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ingin melakukan poligami kepada isterinya Fatimah itu. Adalah perkara-perkara tertentu yang menyebabkan Nabi melarang Ali daripada mempoligamikan Fatimah, kerana dalam peristiwa itu wanita yang dikehendaki oleh Ali sebagai isteri kedua itu merupakan anak kepada bekas musuh Islam. Nanti kita cerita bab ini tuan-tuan, ada waktunya nanti. Jadi penegasan dan juga pengingatan akan kesatuan asal-usul manusia menunjukkan kewajipan untuk mematuhi menghormati batas-batas kemanusiaan, supaya manusia yang bersaudara sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, ikatan persaudaraan itu di sebaliknya menuntut untuk mengambil berat, tolong menolong, menghilangkan kebencian, mengelakkan pertikaian, pemusuhan dan berpecah belah. Jadi menurut majoriti para ulama, dimaksudkan jiwa yang satu ialah Adam AS merupakan bapa kepada sekalian manusia. Dalam hal itu tidak ada orang lain selain Adam. Adapun yang dapat adanya Adam lain sebelum Nabi Adam, itu adalah pandangan yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis. Jangan kita mendengar pandangan kononnya ahli-ahli falsafah yang mempunyai takwilan-takwilan tertentu yang mengatakan bahawa sebelum Nabi Adam ada Adam yang lain. Mana dia dapat Mana dia gunakan rujukan rujukan yang pelik-pelik seperti ini, mana dia dapat, kita pun tak pasti tuan-tuan. Jadi sedangkan dimaksudkan dengan pasangannya adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam ketika baginda sedang tidur. Lalu ketika dia terbangun, dia melihat Hawa, tertarik kepadanya. Adam merasa senang kepada Hawa, begitu juga sebaliknya, Hawa senang kepada Adam. Hal itu diterangkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu in zahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waja. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, jagalah kamu wanita-wanita kamu sebaik mungkin, sama ada isteri ataupun anak-anak, kakak dan sebagainya, adik kerana sungguhnya wanita diciptakan di tulang rusuk yang bengkok, dan bahagian yang paling bengkok adalah bahagian atasnya. Jika kamu meluruskannya dengan kasar, kamu akan patahkannya. Kalau kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Jadi ini pesan kepada kita, kaum lelaki, kaum muslimin, supaya mengambil berat bab orang perempuan keliling kita, adik-beradik kita yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita lah. Asal saja jangan sampai timbul fitnah. Jangan orang perempuan datang mengadu kat kita masalahnya pagi, petang, siang, malam, hantar mesej lagi. Saya tegur lah tuan-tuan, ya, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, janganlah kita penyantar mesej kat ustaz-ustaz, hantar waktu malam, hantar waktu petang. Tolonglah jangan buat tuan-tuan, ya, ia menimbulkan fitnah tuan-tuan. Kita ada masalah, lalulah proper channel, jumpa dengan ayah kita ke, suami kita ke, abang kita ke, orang yang layak untuk tahu masalah kita. Jangan kongsi dengan orang bukan mahram. Saya bukan mahram tuan-tuan untuk tuan-tuan hantar perempuan selesai hantar kepada saya mesej masa ke semasa. Jadi ini akan menyebabkan fitnah. Kita hantar satu mesej yang ada gambar, apa dipanggil tu, gambar orang senyum, gambar bulat, labu ke benda tu, senyum. Ustaz pun tengok, wah, orang ni suka kat aku, dah timbul rosak dalam hati tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi ini satu ingatan mesra, kita berhubung ada batasannya. Ada sebahagian ulama seperti Abu Muslim Al-Asfahani berpendapat bahawa yang dimaksudkan di sini menciptakan dirinya dari isinya, menciptakan dari jenis yang sama. Adam dan Hawa berasal dari jenis yang sama dan tabiat yang sama. Kenapa faedahnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, padahal dia berkuasa untuk menciptakannya sama seperti Adam, iaitu dari tanah? Mereka mendasarkan pendapat itu kepada ayat, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Ayat yang biasa kita lihat dalam kad kahwin. Jadi setengah ulama seperti Abu Muslim Al-Asfahani mengatakan tidak ada dalil ini tidak cukup kuat untuk mengatakan bahawa Nabi Adam diambil tulang rusuknya untuk dijadikan Hawa. Ada pula yang mengatakan, cuba kita rasa orang lelaki, tulang rusuk kita ada sebelah ni tak cukup. Mana mandai tuan-tuan Jadi dalam kejadian yang Allah buat ini ada dua mazhab. Mazhab pertama mengatakan memang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kedua mengatakan diciptakan dari tanah macam juga Nabi Adam. Nampaknya pendapat yang pertama yang telah saya jelaskan lebih mendapat sokongan di kalangan para ulama hadis dan juga ulama tafsir. Ada kalangan ulama tafsir yang mengatakan bahawa pandangan mengatakan Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam ni pandangan yang banyak dipengaruhi oleh kitab Taurat yang menyatakan jelas demikian, Old Testament yang menyatakan jelas demikian. Kita belajar dalam hadis, Nabi bersabda kepada kita
idza haddatsa banu Israil fala tusaddiqu wa la tukazzibu khuzu an bani Israil wa la haraj. Kamu boleh ambil daripada Bani Israel selagi benda itu tidak berlanggaran dengan syariat kamu. Ambil. Dan dalam hadis pun menyatakan demikian. Jadi ada kebersamaan dengan apa yang terdapat dalam pandangan Old Testament, kitab Bible, kitab Taurat ini dengan apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Maka inilah pendapat kebanyakan para ulama yang menyatakan memang Allah mampu untuk menciptakan Hawa dari tanah sebagaimana Allah ciptakan Adam. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam hadis ini menunjukkan ada mentakwil atau lam takwil. Kita belajar tidak mentakwilkan hadis yang bermaksud sedemikian, tidak perlu pergi pada majas kerana hakikat menunjukkan sedemikian. Kita memahami itu penggunaan direct hadis merujuk pada demikian, maka kita beriman demikian. Dan ada persamaan kebetulan dengan apa yang disebut dalam kajian daripada kitab Bani Israel, ada persamaan di situ. Maka barangkali inilah pendapat paling tepat kata kebanyakan para tafsir bahawa Hawa diciptakan dari Adam. Mengapa Allah tak ciptakan direct? Wallahu a'lam. Kita nak tanya lebih benda semikian macam saya pergi ke rumah tuan-tuan lah. Saya tengok tuan kala dalam rumah warna hijau, kapet pula warna biru, sofa pula warna kuning. Boleh tak saya komen apa-apa? Kenapa warna pelik macam ni? Ustaz datang rumah saya, Ustaz duduk je lah, jangan cakap banyak. Kerana ini rumah saya punya suka lah nak kalakan apa. Maka demikianlah Allah dalam ketetapannya apa dia nak buat, kita beriman. Tak payahlah kita meragui, mempersoalkan dalam benda tu pun tak ada faedah tuan-tuan untuk kita kaitkan, ceritakan bahawa sebenarnya yang mengatakan Adam dicipta daripadanya Hawa ini menunjukkan kita dah bersendek pada orang perempuan. Kita tak maksudkan begitulah tuan-tuan. Tak benar ada orang kata begitu. Tak ada. Bahkan saya terang kepada tuan-tuan bahawa Islam ini agama yang sangat sempurna. Pendekatan yang diambil adalah satu surah panjang menceritakan tentang orang perempuan. Tak ada pula surah Al-Quran namanya surah Rijal. Ada surah Rijal dalam Al-Quran. Kenapa ada surah Nisa? Bagi menunjukkan keprihatinan kedudukan orang perempuan ini begitu tinggi di sisi Allah SWT, Rasulnya dan umat Islam. Baik muslim-muslimat hati dan dikasihi sekalian, ini berkaitan dengan ayat yang pertama yang kita bincangkan. Kemudian sampai kepada ayat ini, innallaha kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah SWT itu maha mengawasi kamu. Kita belajar perkataan raqibah. Raqibah ni diterjemahkan dengan makna maha mengawasi. Merupakan salah satu daripada nama Allah yang indah. Ismun min asma'illahil husna ar-raqib al-'ad. Jadi raqib. Jadi dan malaikat juga dipanggil dengan nama raqib atid, mencatat amalan-amalan dilakukan. Hafazah, ya. Jadi akar katanya kalau kita lihat kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, datang kata ra, qaf dengan ba yang bererti berdiri dengan tegak, tampil dengan lurus, segak untuk memerhatikan sesuatu perkara. Jadi kalau kita sebut di peringkat sekolah raqib ni maknanya muraqib, maknanya pengawas. Kerana dia seorang pengawas yang dimaksudkan mesti tampil dengan pakaian yang segak, yang indah untuk dihormati kerana dia merupakan seorang leader. Maka dia tampil untuk memerhatikan dan mengawasi anak-anak buahnya. Jadi di sini Allah dimaksudkan telah milih untuk dirinya satu daripada sifat-sifat yang mulia itu menunjukkan mengawasi, menyaksikan, mengamati dari waktu ke waktu tentang makhluknya. Demikianlah seperti dikemukakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi Allah raqib atas segala sesuatu, mengawasi, menyaksikan, mengamati segala yang dilihat dengan pandangannya dan didengar dengan pendengarannya yang maha sempurna, serta segala yang wujud dalam ilmunya. Kata Imam Ghazali, beliau menterjemah kata raqib ini sebagai yang maha mengetahui lagi maha melihara. Beliau menulis siapa yang melihara sesuatu dan tidak lengah terhadapnya, memperhatikannya dengan perhatian yang lengkap, menjadikannya disaksikan bila dilarang melakukan satu perkara yang dia tidak melakukan, maka siapa yang demikian itu dinamakan dengan raqib. Jadi Allah lah yang mengawasi kita. Kalau kita jadi seorang bapa, barangkali kita tak mampu nak muraqib anak kita 24 jam. Malam je apa dia buat kita pun tak tahu. Dia pergi sekolah berkawan dengan siapa kita pun tak tahu, melainkan dia update kepada kita. Tapi Allah tidak. Raqibnya Allah kepada kita ni sehingga dikatakan dalam kitab tasawuf, semut hitam di malam yang hitam dalam batu yang hitam pun punya makannya yang Allah peruntukkan untuknya. Allah mengetahui tentang ni. Jadi perlu juga dipahami dalam bentuk pengawasan ni bukan bertujuan untuk mencari kesalahan. Kalau kita lalu kat highway tu ada apa dipanggil? Speed trap.
kamera yang berfungsi itu untuk mencari kesalahan seorang. Mungkin dia termengantuk waktu terpaksa buat laju, dia kena. Padahal waktu lain dia seorang yang mengikut undang-undang jalan raya. Ini rakibnya manusia. Orang salah dikatakan betul, orang betul dikatakan salah. Mungkin boleh berlaku begitu. Tapi rakibnya Allah Ta'ala, Allah mengawasi. Dalam zaman Allah tutup aib kita, tuan-tuan. La ilaha illallah, Rasulullah. Yang kita takut dibukakan aib kita lah, tuan-tuan. Saya pernah ajar tuan-tuan, beza dia perkataan afu dengan ghafur kan. Dulu bulan puasa saya, tuan-tuan, apa beza di antara Allahumma innaka afuun karim dengan Rabbi ghfirli innaka antal ghafurur rahim? Apa beza ghafur dengan afu, tuan-tuan? Benar kan saya cerita pada tuan kan, kalau ghafur tutup, afu dia menghapuskan semua kesan-kesan. Kerana dalam bahasa Arab disebut afatir riyahu arimal, aramal. Angin yang kencang itu menghilangkan kesan-kesan orang duduk kat padang pasir. Kesan tapak kaki ke sebagainya, angin tiup kencang, hilang tapak kesan-kesan peninggalan itu. Jadi ayat Quran ni menampilkan sifat Allah bagi menunjukkan pengawasan, kasih sayang, disertai dengan kasih sayang, dengan rahmatnya. Nanti saya nak huraikan lebih lanjut tentang perkara ni, sangat menarik untuk kita faham ya, kerana memahami sifat Allah ni dengan segala kesempurnaannya merupakan satu nikmat dalam beragama, tuan-tuan. Allahu Akbar, indahnya kalau kita perhatikan nama-nama Allah ya. Mungkin ada peluang nanti kita belajar tentang Asma'ullahil Husna dalam penggunaan perkataan-perkataan yang dipilih, dan ia bukan berlaku secara kebetulan. Ia sebenarnya mengandungi rahsia-rahsia tertentu, kesesuaian, kesinambungan dan juga keserasian yang amat luar biasa sekali. Jadi setakat ni saja dulu, tuan-tuan. Itu sebab dalam kehidupan ni kita hendaklah sering berdoa kepada Allah SWT, minta supaya ditutup aib-aib kita ya. Minta kepada Allah SWT supaya menyempurnakan iman kita. Pernah saya ajar kepada tuan-tuan doa ni, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kesempurnaan sifat-sifatmu, berilah kepada aku ketakwaan. Berilah kepada aku, Allahumma inni as'alukal huda, beri aku hidayah, beri aku ketakwaan. Berilah kepada aku kesucian diri, dan beri kepada aku kekayaan. Kerana segala kekayaan itu milikmu, segala kesempurnaan itu milikmu. Seorang Arab menulis di kedainya, ana la akhafu syai'an wa ana abdun li abdun li ghaniyin. Lebih kurang begitulah maksudnya. Aku tidak perlu takut miskin kerana aku mempunyai Tuhan yang sangat kaya. Bayangkan kalau kita bekerja dengan seorang majikan yang ternama, Tan Sri, ada kedudukan tinggi, ada projek banyak, sayang pula pada kita. Orang lain semua kena sack, kena fire, kena VSS, tapi kita orang paling dekat dengannya, mustahil dalam hati kita boleh kena tindakan. Kita fikir gitu kan, tuan-tuan. Tapi bila kita menyedari sifat-sifat Allah, antaranya sifat Allah ni Raqib, Ghani, kita lebih pasti kasih sayang Allah itu memang kena tepat pada kita, asal saja kita menuruti, mentaati, memahami, menghayati, mengamalkan segala yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Kerana dalam bulan Ramadan lalu kita belajar dalam bab doa, bila Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalaulah hamba-Ku bertanya kepadamu tentang zatku, tentang aku, jawab kepadanya, aku ni dekat dengannya. Dengan syarat falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah taat kepada aku, beribadah kepada aku, barulah aku akan beri kepada dia apa yang diminta. Ya, anak-anak perempuan, anak dara, jangan sekali-kali berkata nanti saya bila dapat suami yang saleh, saya tutup aurat lah. Boleh cakap itu. Kita pula yang berniaga cakap, ya Allah, nanti aku jadi kaya, nanti aku buat masjid lah. Sekarang belum kaya, aku terpaksa langgar lah, yang haram ke, yang syubhah ke. Boleh cakap gitu, tuan-tuan? Tak boleh, tuan-tuan. Jangan cakap begitu. Kalau dapat pun kekayaan yang kita langgar, pantang larang ini namanya istidraj. Bukannya nikmat, dia jadi nikmah. Dia jadi hukuman, azab sebenarnya yang Allah nak kita rasakan di dunia sebelum akhirat. Maka awasi diri kita. Mudah-mudahan kita dapat memahami konteks ayat yang sangat indah ini. Begitu teliti pemilihan keserasian ayat ini untuk menutup satu hubung kait berkaitan dengan penceritaan dan juga tuntutan perintah, maka diselangkan dengan nama Allah yang sempurna, yang sangat sesuai untuk konteks saya itu. Setakat ini saja, tuan-tuan. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Jangan lupa untuk share video ni kepada seramai saudara mara kita, sahabat kita, rakan taulan, orang yang kita kenal. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya.
Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan sekali lagi. Jangan lupa tuan-tuan melakukan akikah. Kami di Zazan Travel sedia untuk menjayakan niat murni tuan-tuan itu. Kita kat Malaysia pun tak dapat nak buat dengan tuan-tuan PKP yang ada sekarang. Mudah-mudahan kita dapat salurkan bantuan itu kepada orang Islam yang sangat memerlukan, khususnya untuk mereka yang berada di Yaman pada masa ini, yang kami sedang usahakan untuk Tuan Guru kami yang tercinta Syekh Muhammad Haidar di Hudaidah. Jadi tuan-tuan kalau nak melakukan ibadah akikah, boleh lakukannya bersama Zazan Travel. Cuma RM1,800 saja, siap seekor kambing dengan sembelihan, penyelenggaraan dan juga masak dengan konteks akikah yang enak untuk diberi kepada orang memerlukan di sana. Mereka dilanda peperangan sekarang ni tuan-tuan. Dan jangan lupa bagi tuan-tuan yang ingin dapatkan buku-buku sekolah, buku-buku untuk anak-anak kita, walaupun musim PKP kita nak anak kita belajar, tak nak buang masa, Zazan Travel Telaga Biru menerbitkan buku-buku sekolah yang menarik daripada dari 1 sampai dari 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, berbagai-bagai subjek. Dan saya menjemput dengan sukacitanya, dengan besar hatinya cikgu-cikgu, guru-guru pakar, guru kanan, guru cemerlang agar dapat menulis bersama dengan Telaga Biru. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, setakat ni tuan-tuan, sama-sama kita mengakhiri dengan doa. Ruzana Ismail, Fizul, Tok Fan, Siti Ajar, Min Punggur, Tok Fan, Rozia Khalid, Zaini Ali, Safia Muhammad, Lian Halim, Mar WKN. Jangan lupa amalkan doa yang saya ijazahkan tadi, telah kita pelajari sebelum ni. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, dengan kesempurnaan zat-Mu, sifat-sifat-Mu yang maha mulia, kurniakan kepada aku hidayah, kurniakan kepada aku ketakwaan, kurniakan kepada aku kesucian diri, kehormatan diri, dan kurniakan kepada aku kekayaan. Doa ni telah saya ijazahkan dulu. Ustaz Syafiq Murad telah siap buat posternya yang cantik dan indah itu. Boleh kita lihat balik semula. Bagi yang tuan minat untuk menyertai Telegram sahabat Ustaz Zazan, ada banyak doa yang dikongsi di situ dan juga nota pelajaran yang kita pelajari. Bagi yang rajin mencatat, boleh kongsi-kongsi kat situ. Terima kasih. Boleh join bersama sahabat Ustaz Zazan Telegram. Tolong masukkan nanti bagi siapa yang berkesempatan. Baik, setakat ini saja dulu. Anissa Osman, Tok Fan, Ida Idayu Muhammad, Azina Sulong, Tok Fan, Lazmul Syahra. Terima kasih semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Tok Fan kita Ustaz Syafiq Murad. Tanya kerana kelahiran anak Jadi Rozana Ismail, Muhammad Muslimin, Datin Dahlia, Tok Fan, Aminah Mahmud, Tok Fan, Anga Johor JHR. Dan Yusuf Faizal Muhammadun. Ni siapa yang minat boleh join di grup sahabat Ustaz Zazan Telegram. Wan Abdul Aziz, Misa Talib, Tok Fan, Ummu Aisyah, Mini MKI, Zara Sulaiman. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, InsyaAllah pada esok. Salwa Mat Yasan, Jalan Padi. Terima kasih. Jamil Firdaus, Nur Aziha Muhammad. Terima kasih semua. Setakat saja. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.